Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Aizah bersama rakan sekerja saya Nur Intan Masarah akan membentangkan tentang video projek task tentang tajuk kami iaitu Innovation of Flood Barrier. Baik, seperti yang kita tahu, musim banjir selalunya berlaku pada musim tengkujuh iaitu pada hujung tahun antara bulan November sehingga bulan Disember. Musim banjir juga akan berlaku di kawasan Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Akan tetapi pada kebelakangan ini, banjir juga berleluasa sehinggakan kawasan di luar Pantai Timur iaitu di kawasan bandar juga turut terlibat. Okey, ketika musim banjir berlaku, terdapat beberapa inisiatif yang diambil oleh komuniti iaitu seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Pada gambar pertama adalah box wall. Yang kedua adalah glass barrier iaitu menggunakan kaca. Dan yang terakhir sekali adalah tube wall iaitu satu penghadang yang menggunakan tube dan diisi oleh angin di dalamnya. Terdapat beberapa penyataan masalah yang kami telah jumpai semasa kami mengkaji tajuk ini. Banjir bukan sahaja menjejaskan alam sekitar dan harta benda, tetapi ia juga menjejaskan sektor ekonomi negara. Bagi mengelakkan masalah banjir ini semakin menjadi lebih besar, jurutera perlulah memikirkan alternatif bagi mengurangkan jumlah banjir teruk khususnya di kawasan luar bandar seperti yang dinyatakan pada video sebelum ini iaitu di kawasan luar bandar ataupun di kawasan negeri Pantai Timur. Seperti yang ditunjukkan di dalam gambar, ini adalah beberapa masalah yang timbul akibat masalah banjir yang berterusan. Pada gambar pertama yang di atas adalah kerosakan harta benda dan yang kedua adalah apabila haiwan yang berbahaya memasuki kawasan rumah. Seterusnya adalah objektif tentang projek ini. Yang pertama adalah untuk mereka dan menghasilkan model penahan banjir yang berasaskan bahan akrilik. Yang kedua adalah untuk mengelakkan daripada air banjir memasuki kawasan rumah. Dan yang terakhir sekali adalah untuk menguji kecekapan penghalang banjir pada kawasan perumahan. Seterusnya, literature review. Bahan yang kami gunakan adalah akrilik yang kami potong ikut ukuran. Yang kedua, akrilik gum. Yang ketiga adalah akrilik triangle untuk mengelak kebocoran yang akan ditampal di setiap bucur akrilik. Yang keempat, akuarium yang digunakan sebagai hole. Yang kelima adalah silicone glue yang digunakan juga untuk mengelakkan kebocoran. Seterusnya adalah metodologi iaitu Gantt chart, cabaran, prosedur dan software yang kami gunakan untuk menghasilkan desain bagi float barrier kami. Ini adalah Gantt chart yang telah kami rangka sepanjang penghasilan model kami. Seperti yang dapat dilihat, pada minggu pertama hingga minggu ketiga adalah desain di mana kami mereka bentuk model akhir yang kami mahukan untuk projek ini. Seterusnya, pada minggu pertama hingga minggu keempat adalah finding a suitable material. Seperti yang dinyatakan oleh Intan Masarah pada video sebelum ini, pada mulanya kami menggunakan bahan zinc. Akan tetapi selepas presentation progress, panel mencadangkan supaya kami menukar bahan daripada zinc ke akrilik. Jadi kami terpaksa mengulang kembali proses yang sama iaitu finding a suitable material pada minggu ke-9. Seterusnya adalah buying a material pada minggu ke-3 hingga minggu ke-6. Ini adalah untuk bahan zinc yang pada mulanya kami ingin menggunakan, akan tetapi kami telah menukarkannya kepada akrilik. Seterusnya adalah penghasilan model kami iaitu pada minggu ke-3 hingga minggu ke-8. Akan tetapi proses ini berpanjangan sehinggalah minggu ke-11 kerana kami telah menukar desain dan juga bahan. Yang kelima adalah progress final report. Sepanjang penghasilan model kami ini, kami telah menghantar report kami kepada supervisor untuk disemak. Seterusnya adalah progress slide presentation pada minggu ke-7 hingga minggu ke-12. Kami telah dimaklumkan bahawa akan berlakunya first presentation pada minggu ke-9. Jadi kami telah memasukkan beberapa maklumat yang penting ke dalam slide kami sebelum ditunjukkan kepada penyelia dan dibentangkan kepada panel kami pada first presentation. Ini adalah first presentation progress kepada panel kami iaitu Miss Chia Sohili dan juga Puan Heliana pada minggu ke-9. Ketika presentation kami ini, kami telah menerima beberapa cadangan seperti penukaran bahan daripada zinc ke akrilik, cadangan tentang ujian
yang kami perlu lakukan kepada model kami dan juga cadangan data yang boleh kami hasilkan hasil daripada ujian yang telah kami lakukan. Seterusnya adalah ujian yang kami perlu lakukan kepada model kami, iaitu ujian kebocoran. Sepanjang ujian ini kami telah mendapat beberapa masalah, cabaran dan juga penambahbaikan. Isu-isu itu akan dibentangkan oleh Intan Masara pada video selepas ini. Yang terakhir sekali adalah final presentation, iaitu di mana jabatan mengadakan hari DPEX, iaitu dissertation, presentation and exhibition. Pada hari tersebut kami telah membentangkan projek kami kepada dua panel, iaitu panel daripada industri luar dan juga panel dalaman. Sepanjang pembentangan tersebut kami juga telah menerima beberapa cadangan dan juga soalan daripada panel, dan kami juga dapat melihat projek-projek yang dihasilkan oleh kumpulan-kumpulan lain. Langkah pertama, kita kena cari bahan. Saya dan Aizah telah membuat carian di Facebook ataupun Shopee, dan kami jumpa kedai ini di Shopee, Excel Sign di Ampang untuk mencari bahan yang kami perlukan, iaitu akrilik. Ini adalah akrilik yang kami order. Kami membuat pesanan mengikut ukuran yang kami minta. Yang ketiga, untuk guna akrilik ni kita kena buka dia punya plastik. Yang keempat, untuk gam dia kita kena guna selotip bagi dia tegak dan baru boleh kita gam. Cara nak gam, kita ambil brush, kita lalukan akrilik punya glue dekat dia punya bucu bagi akrilik glue tu masuk ke dalam akrilik dengan rata. Avoid leaking, we need to use acrylic and shaped triangle at the corner. Kita menggunakan triangle, adalah akrilik yang membentuk triangle. Kita rapatkan ke bucu dan kita tanda. Selepas tanda kita patahkan macam ni. Kita letakkan pada hujung. Kita guna akrilik glue untuk rapatkan dia. Untuk bagi dia lebih secure, kita akan gunakan silicone glue dan tarik bagi dia rata. Yang ketujuh, ini adalah cara kita cantumkan stopper pada aquarium. Stopper ni digunakan untuk barrier nak stop dan memudahkan air untuk tolak barrier. Baik, ini adalah barrier. Kita gunakan bola pimpong untuk membantu barrier terapung, dan 7 biji bola pimpong kita guna disusun selari untuk beban yang selari. Seterusnya kita cantumkan penghadang untuk lubang aliran dengan menggunakan gam dan gam silikon. Seterusnya langkah terakhir, kita masukkan barrier pada lubang yang kecil dan kita gam stopper pada permukaan atas untuk sekat paras barrier untuk naik ke atas. Cabaran yang pertama dalam mencari material, di mana pada mula kami ingin menggunakan stainless steel, tapi harganya terlalu mahal dan kami bertukar kepada zinc. Dan apabila kami membuat presentation progress, panel suruh kami untuk tukar kepada bahan yang lain untuk nampak aliran air flat barrier kami, dan kami memilih akrilik untuk material yang seterusnya. Cabaran seterusnya adalah saiz barrier yang tidak sesuai, di mana saiznya adalah 5 cm dan berat barrier agak berat dan ketebalan dia terlalu besar. Jadi kita perlu ubah saiz. Seterusnya ada leaking di bahagian bucu-bucu barrier ataupun flat barrier tersebut. Seterusnya bila kita dah tukar saiz barrier kepada 2 cm, kita boleh isi air ke dalam lubang yang disediakan, tapi lubang ataupun cover hole tu tak dapat menampung berat air ataupun pressure air, jadi cover hole tu dia pecah. Seterusnya kita kena tukar dia punya cover hole kepada
material lain. Dan ada cabaran adalah dia punya barrier tu tak dapat naik dengan cepat. From here we can see the barrier is trying to race slowly. But suddenly the acrylic has broke. Seterusnya, software yang kami gunakan yang pertama adalah SketchUp. Ini adalah untuk melukiskan design 3D bagi flood barrier kami. Yang kedua adalah AutoCAD. Ini adalah lukisan 2D dan dimension untuk flood barrier kami. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.